Penerangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberi penerangan berkenaan perkembangan terakhir krisis Palestin-Israel Lepas tu boleh tak saya yang 18.1? dijemput dengan segala hormatnya. Yang berhormat, silakan. Hormat Speaker, lepas tu boleh Terima sebut kasih, Yang Bertuah. 18.1. Sehari kita sambung balik 81. Alhamdulillah. Silakan. Saya ada Bertuah. Saya bangun untuk memberikan sedikit perkembangan terakhir setelah Yang Berhormat membahaskan usul yang dibentangkan oleh TPM 1 Bagan Datuk baru-baru ini. Dan saya ucap terima kasih kepada pihak kerajaan atas kesediaan keseluruhan Yang Berhormat menyatakan penegasan kita terhadap kezaliman, penindasan, pemerasan Israel terhadap Palestin, khususnya di Gaza. Mutakhir dengan angka yang belum penuh, hampir 3,000 kematian bagi pihak Palestin dan lebih 10,000 yang cedera. Israel tidak memberikan liputan terakhir setelah beberapa hari dan kekal 1,500 terkorban dan 3,400 cedera. Masalah ini telah merebak ke wilayah Arab. Bukan saja Gaza yang dihentam dengan bom bertubi-tubi tanpa henti yang mengorbankan nyawa setiap minit, tapi serangan Israel telah lepas ke Lebanon dan Syria. Tentera Israel mengebom selatan Lebanon selepas serangan peluru berpandu ke atas perkampungan sepadan Stula berhadapan dengan bandar Lebanon Aitasha. Syria, Israel melancarkan serangan udara terhadap lapangan terbang Aleppo, Syria lewat pada hari Sabtu yang menyebabkan ia tidak dapat beroperasi. Menteri Luar telah menghubungi dengan negara Arab, Turki yang terlibat, dan saya sendiri sepanjang Sabtu dan Ahad telah menghubungi ketua-ketua negara menyatakan bahawa langkah harus lebih tegas dan keras untuk menyekat kepungan menyeluruh ke atas Gaza dan arahan keras Israel memaksa rakyat Gaza meninggalkan tanah air mereka. Pendirian kita, Tan Sri Yang Bertuah, adalah jelas. Politik di Palestin ialah politics of dispossession. Tanah, harta benda mereka telah dirampas dan kita mesti kembalikan hak mereka, orang Palestin, ke atas tanah air mereka. Jadi apa yang akan berlaku ialah pada malam ini Menteri Luar akan berlepas ke Jeddah atas undangan Putera Mohammed bin Salman, Perdana Menteri, dan OIC untuk mengadakan sidang. Saya akan berlepas pada hari Khamis pertama ke Riyadh untuk persidangan yang tetap di antara GCC dan ASEAN, dan Putera Perdana Menteri Mohammed bin Salman menelpon saya beberapa hari yang lalu minta saya sambung 1 hari 21 bulan supaya diadakan perbincangan dan acara rasmi di Arab Saudi. Dan saya akan berbincang dengan beberapa teman lain, UAE, Qatar, Mesir dan Turki, sama ada perlu untuk mengadakan beberapa pertemuan lain dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Walau bagaimanapun, saya ingin jelaskan di sini bahawa sesuatu yang lebih segera harus dilakukan. Barat, Eropah mengambil sikap kepupuraan, hypocritical, keras terhadap Rusia dalam isu Ukraine dan mengizinkan kezaliman berterusan.
Setiap persoalan dalam pertemuan, dalam perbincangan yang mereka mahu tahu dari kita ialah tindakan Malaysia harus mengecam Hamas. Saya beritahu bahawa kita dari segi dasar memang ada hubungan dengan Hamas dari dulu dan ini diteruskan. Dan kita tidak oleh demikian bersetuju dengan sikap mereka untuk menekan kerana Hamas juga menang di Gaza melalui pilihan raya bebas dan rakyat Gaza memilih mereka untuk memimpin. Saya telah umumkan bantuan 10 dan insya-Allah pada hari Khamis ini lengkap sebelum saya berangkat ke Arab Saudi 100 juta yang akan disalurkan khusus ke Gaza untuk tabung kepentingan kemanusiaan dan perubatan. Masalahnya ialah dalam perbincangan kita dengan beberapa negara termasuk Turki dan maklumat daripada Mesir, apa yang dilakukan oleh Israel adalah keengganan mereka membuka sempadan. Jadi ada 3 pesawat Turki sudah sampai ke pelabuhan dekat sempadan Gaza, tetapi sempadan Rafah Gaza itu tidak dibuka. Beberapa negara lain, Arab Saudi, UAE dan Qatar juga mengirim bantuan perubatan dan makanan, tetapi tersangkut. Kerajaan pemerintah zalim Israel telah menghalang pembukaannya. Maka dimaklum kepada Mesir sekiranya dibuka akan dibenarkan, akan dipaksa rakyat Palestin Gaza untuk keluar daripada Gaza, menyeberang. Pihak kita mahu dibuka untuk mengirim makanan dan perubatan. Jadi ini tidak dilakukan dan apa yang berlaku ialah disekat dan dibom kemasukan di Salahuddin. Jadi bantuan kemanusiaan harus disegerakan. Ini satu yang saya kata hypocritical kerana negara Amerika Syarikat dan Barat sampai tidak boleh menyatakan persetujuan untuk memberikan makanan minuman bagi orang yang sudah cedera parah dan kehilangan semuanya, dan beberapa kawasan Gaza telah hilang keperluan minuman, air bersih dan juga makanan. Pilihan diberikan kepada mereka, majoriti tidak diterima. Majoriti rakyat Gaza tidak sedia meninggalkan negara mereka sendiri, tanah air, rumah mereka sendiri, semata-mata untuk memenuhi selera rejim Israel. Saya telah beri mandat penuh kepada Menteri Luar untuk berbincang dan mengambil keputusan apa sahaja yang mungkin untuk menyegerakan bantuan kemanusiaan dan apa juga tindakan yang disepakati oleh negara-negara jiran supaya dapat dilaksanakan tindakan ini dengan lebih berkesan. Saya juga telah beri pengakuan kepada ketua-ketua negara yang telah mengundang kita untuk bersama seandainya perlu, bahawa Malaysia akan bersama dengan rakan-rakan kita, jiran-jiran dan negara Arab dan juga negara-negara lain yang lebih menunjukkan simpati mereka, kefahaman mereka, termasuk Rusia dan China. Bila ditanya apakah kita setuju dengan tindakan bagi mana-mana pihak untuk mencederakan wanita atau kanak-kanak, penilaian kita jelas. Tanpa mengira siapa, kita tidak bersetuju dengan apa-apa langkah yang mengenai orang-orang yang tidak berdosa. Tetapi dalam hal ini, Tan Sri Bertua, jika tidak ada tindakan tegas, ia akan jadi satu genocide war. Kalau di Asia Tenggara kita faham dengan killing fields, apa yang akan berlaku di Gaza
dalam beberapa hari ini, kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai ke atas rakyat Gaza dan Palestin. Saya ingin hanya menyatakan bahawa sudah sampai ketikanya di mana kerajaan Malaysia dengan dukungan yang diberikan akan bersama dengan rakan-rakan untuk melakukan apa sahaja yang perlu. Saya harap Tan Sri betul faham apa yang dimaksudkan dalam perbincangan-perbincangan kita ini dengan wakil-wakil negara. Itu nampak keresahan itu sudah meluap dan nampak sudah ada jalan buntu, terutama kerana Israel diberi dukungan penuh oleh Amerika Syarikat dan Eropah. Ada di Malaysia juga yang menyatakan suara bahawa kita enggan menghantarkan pasukan tentera. Pimpinan tentera minta saya sampaikan adalah tidak adil untuk mana-mana kalangan dalam penyampaian mesej mereka, dalam tazkirah mereka untuk menyinggung hal ini. Ini bukan keputusan kita boleh hantar dengan mudah. Mau hantar tentera termasuk pendamai atau keamanan ataupun koridor kemanusiaan, itu mesti disepakati oleh negara jiran. Kalau tidak, pesawat kita tidak boleh land. Jadi saya minta supaya ada kefahaman, jangan dikelirukan rakyat. Kalau apakah dikatakan perlu, kita sepakat sebagai suatu komuniti, ummah, bersama dengan rakan-rakan kita dan jiran untuk memutuskan apa sahaja yang perlu untuk menyelamatkan rakyat daripada terus dizalimi dan jadi mangsa kepada kekejaman rejim Israel. Saya ingin sekali lagi mengulangi penghargaan saya kepada Tan Sri dan rakan-rakan, dan peringkat awal ni Menteri Luar akan mewakili kita untuk menyampaikan pandangan kita dengan satu matlamat, iaitu menyelamatkan keadaan sekarang, dan keduanya mengambil langkah-langkah apa saja yang perlu. Dan saya akan susuli di Riyadh, dan sekiranya perlu saya akan bantu rakan-rakan di sana untuk membantu mereka mencari penyelesaian yang baik. Terima kasih.